Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, apabila kalau kita lihat beberapa hari lalu ya, YB Nurul Izzah dijemput ya untuk menghadiri satu program di China, dan mulalah walaun-walaun lebay-lebay, geng kaki fitnah, cyber trooper, tentera cyber daripada Perikatan Nasional untuk membuat fitnah dan juga menghasut. Kononnya YB ataupun Puan Nurul Izzah ini ya bukan ahli kabinet, bukan juga pimpinan negara, tapi kenapa beliau pergi ke negara China ya dalam satu program ini. Jadi sahabat-sahabat semua itu adalah satu hasutan dan juga fitnah, karena kita tahu Puan Nurul Izzah pergi ke China bukan sebagai kapasiti pimpinan di dalam kerajaan, tetapi sebagai pemimpin parti kepada Parti Keadilan Rakyat. Jadi sahabat semua, hari ini saya ingin mengungsikan dan menunjukkan ya bagaimana Nurul Izzah membuktikan bahwa dia adalah sebagai seorang bakal pemimpin di dalam negara kita. Jadi menarik ya untuk saya bawa Anda sahabat semua untuk mendengar ulasan daripada orang media ini yang saya petik kenyataan ini daripada Harapan Daily, dan kenyataan ini adalah daripada Norma Razwan. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton dan juga saya ingin bacakan kenyataan media ini untuk kita semua. Jadi tanpa buang masa, di mana dikatakan kemarin delegasi kami tiba di KLIA jam 2 pagi. Ini daripada Norman bukan dari saya. Jadi perkara pertama saya lakukan makan tengah hari ikan patin tempoyak di Bangi sebelum masuk pejabat. Nikmat makanan masakan Melayu macam setahun tak jumpa, katanya. Saya akan mulakan pengalaman 11 hari ke negara China. Ia bukan sekadar pengalaman tetapi menimbulkan reaksi keterujaan buat diri saya, katanya. Bermula sebuah negara pertaniannya miskin, China sekarang berkembang menjadi entiti ekonomi kedua terbesar selepas Amerika Serikat dan juga gergasi sektor pembuatan. Sebelum itu katanya, saya berterima kasih kepada Nurul Izzah sebagai ketua delegasi kerana menyenaraikan saya sebagai salah seorang 50 anggota PKR dalam rombongan jemputan daripada kerajaan China. Bukan kerana seronok dapat terbang ke China, kerana saya sudah biasa travel, tetapi pengalaman yang tidak dapat saya alami jika travel ke sini sebagai pelancong. Saya akan cerita dalam beberapa siri banyak perkara menarik untuk dikongsikan bersama, katanya. Jadi terlalu banyak yang boleh dipelajari dari negara China. Tidak heran apabila begitu ramai pemimpin negara kita dan dunia berkunjung ke China sejak kebelakangan ini. Penerbangan dari KL ke Beijing, delegasi kami tiba awal pagi dan disambut layanan VIP sama ada di Beijing, Zi dan juga Shenzhen. Saya tidak tahu bagaimana rupa dalaman lapangan terbang tersebut kerana kami turun dari tangga kapal terbang terus menaiki bas, katanya. Dibawa ke bilik tetamu khas, keluar terus menaiki bas. Bila sampai ke hotel barulah kami diberi pasport masing-masing. Di Beijing kami menginap di Wansau Hotel yang dimiliki oleh parti pemerintah. Cara kerajaan ini mengaturkan program sangat tersusun atau well organized. Sama ada tempat solat, makanan halal, kenderaan mala di kawasan luar bandar, dan juga pintu-pintu tol dibuka, dan setiap persimpangan polis akan memberi laluan khas kepada delegasi kami. Seperti saya ceritakan, check-in terus, salin baju pakai dress code, dan kami terus dibawa untuk bertemu minister, katanya. Jadi tahukah Anda kerajaan China sangat menghormati Malaysia. Malah rata-rata sama ada pimpinan politik, pemimpin universiti maupun korporat memuji perkembangan terbaru ekonomi Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fantastik, mereka katakan. China mengikuti rapat perkembangan negara sebagai antara rakan dagang terbesar mereka. Apabila ekonomi Malaysia baik, ia juga baik untuk negara China. Seperti PMX, saya melihat Nurul Izzah memainkan peranan dalam mempromosikan negara kepada pimpinan China. Dia tidak kekok, malah bersahaja walaupun berdialog dengan tokoh-tokoh hebat negara tersebut. Malah katanya, Izzah tidak kurang hebat seperti bapaknya. Sering bertanya mengenai peluang perniagaan, pertukaran teknologi dan juga pelaburan. Walaupun jemputan ini tujuannya untuk memperlihatkan kemajuan dan teknologi China, katanya, tetapi Nurul Izzah mengambil peluang berperanan untuk membantu negara dengan menggalakkan sektor-sektor swasta
yang ditemui untuk terus melabur ke dalam negara kita. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. So, sebenarnya ya rombongannya delegasi yang pergi ke China ini bukan atas kapasiti sebagai kerajaan ya, tetapi dijemput oleh kerajaan China ya dalam kapasiti sebuah parti, yaitu Parti Keadilan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas apa yang cuba dilakukan, dimainkan oleh geng-geng daripada cyber trooper, pembangkang, ya, walaun-walaun ini semuanya fitnah belaka. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan ya, apabila dikatakan Malaysia disanjung tinggi karena infrastruktur lengkap dan pekerja berbakat. Kalau tadi daripada Razwan, ya Norman Razwan, hari ini sekali lagi daripada Noraini Nordin. Noraini Nordin mengatakan Malaysia disanjung tinggi oleh kerajaan China, masyarakat China di sana karena adanya infrastruktur yang lengkap dan juga pekerja yang berbakat. Katanya yang turut bersama dalam lawatan rasmi delegasi keadilan Republik Rakyat China sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Cerita lawatan penulis ke China masih belum berakhir meskipun kami telah kembali ke tanah air pada 24 ya 2 hari yang lalu sekitar jam 2 pagi. Masih banyak yang perlu dikongsikan hasil daripada lawatan rasmi delegasi keadilan yang diketuai oleh Naib Presiden yaitu Nurul Izzah Anwar ke negara tersebut. Perkongsian yang bukan sahaja berkaitan dengan pendidikan, politik tapi juga ekonomi serta budaya. Malaysia semakin menjadi tumpuan. Jadi paling menarik serta amat membanggakan ya apabila Malaysia semakin menjadi tumpuan syarikat-syarikat gergasi China untuk melabur dan mengembangkan perniagaan mereka. Tarikan terhadap Malaysia ini secara langsung memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak, Malaysia dan juga China. Pastinya, ekonomi negara semakin teguh, peluang pekerjaan bertambah luas, khasnya di kalangan penduduk tempatan termasuklah golongan muda. Dalam kunjungan ke syarikat-syarikat gergasi di China, delegasi keadilan secara khususnya diberitahu bahwa Malaysia menjadi tumpuan kerana infrastruktur yang lengkap serta memiliki tenaga kerja yang berbakat. Dengan dua prasyarat yang tersedia, ia secara langsung memudahkan lagi syarikat-syarikat China untuk melabur atau menambah pelaburan mereka. Contohnya, semasa mengunjungi Huawei di Shenzhen, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Huawei Malaysia, Simon Sun sendiri mengakui sebab utama syarikat teknologi gergasi itu mampu bertahan lama di negara itu adalah kerana bakat anak-anak muda yang dimiliki rakyat Malaysia. Beliau juga terus terang memuji bakat-bakat anak muda negara ini dalam industri teknologi. Jadi beliau turut berbangga kerana 70% daripada pekerja Huawei di Malaysia adalah rakyat tempatan. Jadi menyedari bakat-bakat berpotensi itu, Simon berkata, pihaknya mempunyai komitmen untuk menyediakan program latihan bagi meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi Malaysia. Dan juga Huawei Malaysia dianggarkan mempunyai lebih 3,000 pekerja. Inisiatif Huawei termasuklah pemetaan langsung penjagaan kesihatan berasaskan kecerdasan buatan AI dan sistem pengangkutan canggih. Usaha tersebut bertujuan untuk memperbaiki persekitaran bandar dan kecekapan industri serta menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia melalui pendidikan serta latihan yang lebih baik. Tujuan delegasi keadilan itu juga mengunjungi syarikat Huawei adalah bagi mendalami teknologi merentas industri dan sektor awam dengan kemahiran serta pengetahuan yang penting mengenai transformasi digital. Selain banyak yang dipelajari katanya lagi dalam lawatan tersebut, ia turut menerbitkan rasa bangga kerana negara ini menerima banyak pujian dan dalam konteks merangsang pelaburan asing. Pastinya keyakinan pelabur Cina tersebut semakin meningkat kerana kerajaan Madani yang diterajui oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat mengutamakan ketulusan serta anti rasuah. Oh, itu antara satu lagi ulasannya yang begitu baik sekali menunjukkan bahawa lawatan mereka ini tidak sia-sia, sahabat-sahabat semua, dan kita boleh mengetahui bagaimana pandangan pemimpin-pemimpin di negara China ini. Dan sekali lagi Puan Nurul Izzah yang mengetuai delegasi ini menunjukkan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin yang begitu berintegriti, yang begitu baik sekali, sahabat-sahabat semua, dengan memberikan sekaligus mempromosikan negara kita agar menekankan supaya
ya kuasa industri-industri ya di negara China ini datang ke Malaysia untuk melabur dan sekaligus boleh membuat keuntungan kepada negara kita. Jadi kita ucapkan tahniah ke atas delegasi daripada Parti Keadilan yang dikuasai oleh Nurul Izzah. Kita harapkan ini menampakkan menampakkan signal signal positif ya buat negara kita terbaik. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Sekiranya anda memberikan komen ataupun pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.